di dalam memberitakan firman atau di dalam memberitakan Injil, jangan terlalu dalam tanda kutip membesarkan diri kita sehingga orang gagal untuk melihat kemuliaan salib Kristus itu. Di dalam memberitakan firman, di dalam menyaksikan Kristus, jangan hanya fokus kepada packagingnya atau kemasan luarnya atau metodenya, tetapi isinya, yaitu Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kita tidak beritakan dengan lantang. Semangatnya kita semua untuk membuka satu bagian Alkitab kita. 我们翻开我们的圣经。 Dari 1 Korintus pasal 2, 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. 我们要看哥林多前书第2章第1到第5节。 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. 哥林多前书第2章第1到第5节。 Jika sudah mendapatkannya, kita baca bersama-sama. Pertama, saya di dalam bahasa Indonesia ayat 1. Demikian selanjutnya bersama-sama dengan Pak Johan juga ayat 1 kita baca sampai ayat yang kelima. Begini kata firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. 弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高远大志对你们宣传神的奥秘。 Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. 因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他钉十字架。 Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. 我在你们那里又软弱又惧怕又生战兢。 Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. 我说的话讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证。 Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. 叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎上帝的大能。 Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah saksi Kristus yang efektif. 我们今天的主题是我们要成为有效的为基督做见证。 Atau kalau kita bahasakan di dalam kalimat yang lain, saksi Kristus yang berdampak baik secara maksimal. 或者用另外一句话说，就是成为见证基督，而且能够深度影响人的见证。 Saudara-saudara, waktu kita berbicara menjadi saksi Kristus yang efektif, 弟兄姐妹，当我们谈论有效的为基督做见证， kita tidak berbicara mengenai bagaimana kita mempertobatkan orang. 我们不谈论我们怎么能够让一个人悔改， Kita juga tidak berbicara seberapa banyak orang yang kita pertobatkan. 也没有谈论我们已经让多少的人悔改信主， Karena itu adalah pekerjaan Roh 因为 Kudus. 那是圣灵的工作。 Jadi kita tidak bicara soal itu. 我们不谈论那些事。 Yang akan kita bicarakan di dalam khotbah hari ini adalah bagaimana kita menyaksikan Injil, bagaimana kita memberitakan Injil yang benar dengan cara yang benar. 但是我们要谈论的是我们如何正确的来讲述这个福音，我们怎么正确的来传福音。 Yang menjadi fokus pembicaraan di dalam tema kita pada hari ini adalah bagaimana kita memberitakan Injil yang benar dengan cara yang tepat. 我们今天要注意的是，我们如何正确的用正确的方法来传正确的福音。 Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima yang kita baca hari ini memberitahukan kepada kita setidaknya ada 3 prinsip penting bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif di tengah-tengah zaman ini. 刚才念过的哥林多2书第2章第1节到第5节，告诉我们如何用3种原则来传主的福音。
Nah, prinsip yang pertama adalah metodenya harus berani out of the box. Metodenya harus berani keluar dari pakem, dari kebiasaan. 第一个原则就是我们如何敢于从这个框架里面出去，这是第一个方法。 Saudara, prinsip ini yang bisa kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang pertama. 我们可以在哥林多前书第1章那里看见这件事。 Rasul Paulus berkata, demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. 可以从哥林多前书第2章第1节，这里保罗这么说：弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高远大志对你们宣传神的奥秘。 Saudara-saudara, kefasihan berbicara 弟兄姐妹很会说话， dan hikmat yang tinggi 也有很高的智慧， itu adalah kualitas yang sangat dihormati pada zaman Paulus. 是保罗时代被看重、被人尊崇的一个人的质量。 Itu menjadi semacam metode atau satu syarat mutlak untuk memiliki banyak pendengar dan pengikut pada zaman itu. 那也是一个条件，让一个人真是能够得到很多的追随者。 Biasanya para filosof dan guru keliling yang memiliki hikmat yang tinggi, yang jago berretorika, berkata-kata, biasanya mereka memiliki banyak pendengar dan pengikut pada zaman itu. 通常一些哲学家或者演讲师，他们若是有很好的口才、很有智慧的话，就会有很多的人跟随他们。 Mungkin sama seperti kita hari ini. 就好像我们今天一样， Orang yang jago berretorika, orang yang jago bicara, 一个很会说话的人， dan biasanya terlihat sangat pintar, 而且看起来他是一个很智慧的人， mereka punya banyak pendengar dan 就 pengikut. 会有很多的听众，有很多的 Di 分 media 析。 sosial mereka memiliki banyak subscriber dan followers. 在这个大众媒介里面，有很多的人跟随他，称赞他。 Saudara, secara kualifikasi, sebenarnya Rasul Paulus memiliki kemampuan itu. 其实保罗就有这种的本能。 Rasul 这种的 Paulus 质量 adalah seorang yang terpelajar. 他是一位有高深知识 Dia 的 adalah 人， seorang yang pintar. 他是一位聪明的人。 Jadi Rasul Paulus bisa saja datang menyaksikan Kristus, memberitakan Injil kepada orang-orang di Korintus dengan kata-kata indah dan hikmat yang tinggi karena dia punya kemampuan 所 itu. 以保罗本来能够以他的智慧、以他的口才来讲述基督、讲述福音。 Tetapi Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang pertama, ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. 但是在哥林多前书2章1节，保罗说，当他去到他们那里的时候，他没有用很好的这个话语、高远大智、很高的智慧来向他们宣扬基督。 Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang memang disengaja oleh Rasul Paulus. 保罗是故意这么做。 Rasul Paulus memutuskan untuk memberitakan Injil, menyaksikan Kristus kepada orang-orang di Korintus, 保罗向哥林多的人传福音， tidak dengan kata-kata yang indah atau hikmat yang tinggi, karena dia tahu itu tidak efektif. 他没有用很好听的语言或者很高的知识来向他们传福音，因为他知道那是没有功效的。 Karena Rasul Paulus datang ke Korintus bukan untuk mencari pengikut bagi dirinya sendiri. 保罗来到哥林多，并不是说要得着很多人来追随他， Tetapi dia datang ke Korintus untuk mencari pengikut-pengikut Kristus Langsung. melalui Injil yang dia beritakan. 他来到哥林多是借着福音，让很多的人能够认识基督，跟随基督。 Jadi dari sini kita bisa belajar satu prinsip yang sangat penting. 这里我们可以学习到一个很重要的原则。 Dalam menyaksikan Kristus kepada orang-orang di Korintus, Paulus berani
out of the box. 保罗向哥林多的人传福音的时候，他敢于从这个框架内 Dia berani keluar dari pakem atau kebiasaan di zaman itu. 他敢于从他的习惯中出来， Dia berani melampaui metode yang dipakai orang-orang 他 pada zaman itu. 他敢于超越别人所用的那些方式。 Saudara-saudara, ini yang nama lainnya adalah kreatif. 这就是所谓的创意。 Di dalam memberitakan Injil, 他传福音， di dalam menjadi saksi Kristus yang 他 efektif, 成为有效的基督的见证。 metode itu penting. 他的方法是重要的。 Saya ulangi, di dalam memberitakan Injil, di dalam menyaksikan Kristus, metode itu penting. 传福音的时候，介绍基督的时候，方式是很重要的。 Tetapi kita harus ingat, itu hanya tools yang membantu kita untuk dapat memberitakan Injil, menyaksikan Kristus dengan baik. 但是我们要知道，那不过是一个工具来介绍基督。 Nah, oleh sebab itu di dalam hal metode, kita jangan terikat atau terpaku pada satu cara, pada satu metode. 所以我们在传福音的时候，我们不可以就死板板的钉在一个方式或者一个方法里面。 Kita harus berani out of the 我 box. 们应该敢于从框架里面 Kita 出去， harus kreatif. 我们应该创意。 Kita bisa memakai berbagai metode untuk memberitakan Injil sesuai dengan kondisi orang-orang yang 我 kita 们可以 layani. 照着对方的这个环境状况，用别的方法向他传福音。 Kita bisa menggunakan metode 4 hukum rohani misalnya. 比如说，我们可以用4种的属灵定理。 Kita bisa menggunakan metode evangelism explosion misalnya seperti yang digunakan di gereja kita. 我们也可以用这个三辅， Kita bisa menggunakan metode dengan membagikan traktat. 我们也可以分法福音单章。 Kita bisa menggunakan metode dengan kesaksian pribadi kita. 我们也可以做个人的见证， Menceritakan kepada orang-orang bagaimana Tuhan mengubah kita, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. 告诉人神耶稣怎么拯救了我，怎么改变了我。 Kita juga bisa menggunakan metode dekorasi misalnya di 我 rumah 们 kita. 也可以在一个地方或者是布置一些装饰。 Nah, saya ingat beberapa tahun yang lalu sebelum saya masuk ke STT Iman. 还没有进到神学院的时候，几年以前， Satu waktu saya diundang oleh satu keluarga yang cukup berada dan nampaknya mereka adalah orang penting. 有一个人很有地位的，也是很富有的人邀请我， Karena saya melihat banyak orang keluar masuk dari rumah mereka. 因为我看见有很多的人从他的房子里面进进出出。 Saudara-saudara, keluarga ini suami istri bukan orang yang pandai ngomong, orangnya bahkan pendiam. 这一家的主人就是他的先生跟他的妻子，不是很会说话的人，甚至是一个很沉闷的人。 Tetapi mereka adalah orang yang sangat setia memberitakan Injil dan menurut saya itu sangat kreatif pada zaman itu. 他们很忠心的传福音，我评价他们是很创意的人。 Saudara-saudara, dulu kan masih zaman foto cetak, belum foto digital seperti hari ini. 以前的这个照片是印出来的，不像现在用这个新的方式印出来。 Kebiasaan orang biasanya taruh foto cetak, foto keluarga itu di ruang tamu, di meja. 通常人会把家庭的照挂在这个客厅的墙壁上， Tujuannya supaya waktu orang datang, ada tamu datang, bisa melihat foto-foto itu. 让人来他们的家的时候可以看这些照片。 Dan itu juga dilakukan oleh keluarga ini. 那么这夫妇也是这么做了。 Dan satu hal yang sangat berkesan bagi saya 我 sampai hari 很 ini. 吸引我的。 Waktu saya buka album foto itu, 当我把这个照相铺打开的时候， bukan hanya foto-foto keluarga mereka yang ada di situ. 不是单单是他们家人的照片， Tetapi setiap lembar dari album foto itu dikasih kutipan ayat-ayat Alkitab. 但是每一面的这个照相铺都是有一些的经文经节写在那里。 Yang saya masih ingat hari ini ayatnya, halaman pertama. 我记得第一页他这么写： Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 他写了一届的经文，就是说
罪的公价就是死。 Halaman 但是神 kedua, 有他 karena 丰盛的 begitu 恩典 besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup 有 yang 一 kekal. 处的经文说到，上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切 Sampai hari 信 ini 他的 masih 不至于 membekas 灭 di dalam hati saya. 到今天这节经文还是 Dan 铭 itu 刻在 satu 我 cara 的心里 yang 面。 kreatif, yang out of the box, yang mungkin orang tidak pikirkan. 是一个很创意的，是一个从框架里面出去的一个方法。 Saudara, apalagi kalau kita berbicara di tengah-tengah zaman teknologi internet ini, di tengah-tengah zaman media sosial hari ini, kita harus memberitakan Injil Kristus, kita harus menyaksikan Kristus dengan cara-cara yang kreatif. 更何况现在这个很高科技的时代，有这个很普遍的网络，我们应该很创意的把福音讲述给别人。 Nah, contoh sederhananya misalnya bisa kita gunakan status WA kita. 比如说，可以用手机里面的 VR， Saya sering memperhatikan status WA orang. 我常常注意别人的 VR。 Nah, saya lihat banyak, ya misalnya ungkapan perasaan, kata-kata galau yang diposting di status WA-nya. 那个 VR 里面，他会讲述他心里面的。 Oke lah, sesekali tidak apa-apa. Tidak apa-apa sesekali. 你偶尔的看是没关系的。 Tapi sesekali juga bisa kita pakai misalnya untuk posting ayat-ayat Alkitab yang menguatkan kita atau sesuatu yang bisa menyampaikan pesan Injil kepada orang lain. 但是你也可以用 VR 来记录一些来写一些经文来劝勉他们， Kita bisa pakai Instagram kita. 或者用 Instagram， Atau yang lebih lama, saya yakin di sini sudah rata-rata punya. Kita bisa gunakan Facebook kita. 或者用面子书， Atau sekarang dari anak sekolah minggu sampai kakek nenek itu main TikTok. 现在小孩子 Ayo, di sini ada yang main TikTok? 年迈的都知道这个 Senyum-senyum, semua main TikTok. Ya, soalnya pengalaman saya dari anak-anak sekolah minggu panggil, ayo Musa, ayo rekam mau bikin video TikTok. Waduh, saya bilang kalau nari-nari saya nggak bisa. 直系的生都知道这个 TikTok。 Kita bisa gunakan itu, kita bisa memaksimalkan itu untuk memberitakan Injil. 我们可以使用这些媒介来传福音， Kita bisa gunakan YouTube 也可以用 YouTube， dan lain sebagainya. 其他的。 Hanya satu yang saya tidak rekomendasi. 但是有一个我没有介绍给你们， Jangan pakai mobil. Jangan pakai mobil. 不要用这个 mobile。 Karena ini pengalaman buruk saya dalam tanda kutip. 这我有一个很糟 Satu 糕 waktu 的 saya pernah 经历 lihat ada mobil di depan saya, tulisannya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan 你不 hidup. 要在你的汽车的后面的这个镜子 Itu pas lampu merah. 贴一些经文， Saudara tahu sebelum lampu merah selesai mobilnya sudah jalan. 因为他这辆车贴了经文，却 Di 是 dalam hati 窗 saya 红灯 ini orang 窗红灯 keterlaluan benar karena dia pikir Yesus yang punya jalan, makanya dia sembarangan pakai jalan dia 是不 pikir 是他 punya 以为 dia sendiri 这条路 sehingga dia 是 tidak taat 耶稣 lampu 的 lalu 路， lintas. 那么他就窗红灯。 Nah, sehingga itu menjadi sesuatu yang tidak efektif, bahkan mungkin kontraproduktif karena menjadi kesaksian yang tidak baik 因 bagi 为 orang 这 lain. 是一个不好的见证，也是一个没有效的这个传福音的方法。 Saudara-saudara, saya 1 tahun belakangan ini juga bergumul, berusaha bagaimana bisa memberitakan Injil Kristus itu dengan kreatif, dengan out of the box. 最近我也在思想，我怎么能够从这个框架出去，怎么能够创意的把福音传给别人。 Nah, mohon maaf saya tampilkan ini tidak ada maksud apa-apa. 但是请你盼望你原谅。 Tapi hanya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana saya juga bukan hanya bicara, tapi saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa memberitakan Injil itu secara kreatif. 我是很努力的，让我能够很有效的把福音传给别人。 Berawal dari 2 tahun yang lalu ada beberapa jemaat yang meminta atau yang mengatakan memberikan masukan, ayo Pak Safred, khotbah-khotbahnya lebih baik dimasukkan ke YouTube atau ke TikTok. 好几年前有会友他提议让我的讲道能够放在这个TikTok 里面。 Karena kalau di gereja Pak Safred hanya khotbah 1 kali, 1 bulan 1 kali, yang dengar paling banyak 200 orang. 因为你在教会里面讲道1个月1次，这是200多人听你的 Tapi 讲道。 kalau taruh di
TikTok atau di YouTube bisa dilihat orang setiap hari 24 jam, ribuan orang bisa lihat. 但是若是把它放在 TikTok 或者 YouTube 里面，每一天就有很多的人会听你的讲道。 Ya, dan itu yang saya coba kuatkan hati saya, karena awalnya saya benar-benar sangat bergumul. Saya juga takut dihina orang, dibully orang, ya bahkan sekarang juga dicaci maki orang karena konten-konten itu. 以前我不敢，有一些的顾虑， Tapi saya tahu ini bukan tentang saya, tetapi tentang Kristus yang saya beritakan. 但是后来我知道，这不是谈论到我自己的事，而是谈 Saya 论基 yakin 督 kita 的救 semua 恩， bisa dengan cara kita masing-masing. 让我们真是能够用我们每一个人的方法来传福音。 Saudara-saudara, menjadi saksi Kristus yang efektif harus dengan cara yang kreatif. 弟兄姐妹，要成为一个有效介绍耶稣、传讲耶稣的人、见证耶稣的人，他应该是能够很创意的。 Jika kita ingin menjadi saksi Kristus yang efektif di tengah-tengah zaman ini, 若是我们要在这个时代成为一个有效的见证基督的 dalam 人， hal metode kita harus berani out of the box. Kita harus kreatif. 我们要用的方法可以是从这个框架里面出去，用很创意的方法来传福音。 Sekarang kita lihat prinsip yang kedua. 我们来看第二个原则， Pesannya harus berpusat pada Injil Kristus yang sejati. 它的信息应该是以基督的这个福音为中心。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat yang kedua. 这个真理可以在第二节那里看见。 Alkitab berkata, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. 保罗说：“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他钉十字架。” Saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam pemberitaannya atau di dalam kesaksiannya sangat menekankan pada sentralitas Kristus yang disalibkan. 弟兄姐妹，保罗在传福音的时候很着重以这个基督被钉十字架为他福音的这个中心。 Saudara, ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat beresiko. 这是一个很冒风险的事。 Secara marketing ini bukanlah berita yang populer, bahkan cenderung kontraproduktif. 因为那个时候这是一个不畅销的这个消息，那个时候没有人喜欢听这样的信息， Cenderung tidak efektif bagi orang-orang Yunani yang ada di Korintus pada waktu itu. 对在哥林多居住的希腊人是没有效的， Ini satu berita yang tidak membangkitkan minat. 也不会引起他们的兴趣， Karena orang-orang Yunani yang percaya kepada dewa-dewa tidak pernah membayangkan ada dewa yang mati untuk manusia. 因为那些相信许多神明的希腊人，他们从来不会想象到有一位神会为罪人而死。 Yang mereka tahu hanyalah penjahat yang dihukum mati di atas 他 kayu 们 salib. 知道的，这是那些强盗被钉死在十字架上。 Dan Paulus pasti tahu kondisi itu. 保罗也知道这件事， Tetapi menariknya Paulus tidak mengkompromikan isi Injilnya. 但是保罗没有为这件事而妥协， Paulus tidak merubah berita 他没 Injilnya. 有改变福音的信息。 Dia memberitakan Yesus Kristus yang adalah Allah, yang menjadi manusia, yang di dalam keadaannya sebagai manusia, dia mati di atas kayu salib untuk menebus manusia 他 yang 传 berdosa. 耶稣，他本来是上帝，但是道成肉身，他为了世界上的罪人死在十字架上。 Karena dia tahu inilah isi Injil, inilah berita Injil yang menyelamatkan orang yang 他 berdosa. 知道这就是福音的中心，能够拯救许多的人。 Inilah inti dari Injil yang menyelamatkan itu. Seperti yang dia katakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 2 sampai ayat yang keempat. 这就是能够拯救人的福音，就好像他在哥林多前书第15章那里提到的。 Saudara-saudara, dari hal ini kita bisa belajar satu prinsip yang penting.
Metode di dalam memberitakan Injil boleh disesuaikan dengan zaman. 我们传福音的方法可以照着时代而改变， Tetapi isi beritanya tidak boleh kita 但 kompromikan. 是它的内容不可以妥协的。 Metode apapun yang kita gunakan di dalam memberitakan Injil, 无论我们用什么方法传福音， jangan pernah mengalihkan perhatian dari Yesus yang disalibkan. 你不可以转移它的内容，它的中心就是耶稣被钉十字架。 Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib 耶稣他死在十字架上， untuk menebus dosa manusia. Itulah yang harus kita beritakan dan saksikan dengan setia. 我们应该很忠心的来传讲耶稣死在十字架，来拯救罪人。 Jangan ada satu hal pun apakah diri kita sebagai seorang pemberita Injil 你不要以为你自己身为一个传福音的人， atau cara metode kreatif yang kita gunakan 或者我们使用的那个创意的方法， menghalangi orang untuk melihat Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. 拦阻了人，让他看不见耶稣死在十字架上来拯救罪人的那 Karena 个。 sebaik apapun kita menyampaikannya, 因为无论你说的怎么好的话， sekreatif apapun cara yang kita 无 pakai, 论你用的方法是何等的创意， tetapi jika isi Injil yang sejati itu kita tidak sampaikan, 但是你没有把这个福音的这个真实的这个因素传给那个人的话， itu hanya usaha yang sia-sia karena tidak akan membawa orang pada keselamatan yang sejati di dalam Kristus 那 Yesus. 是很突然的，因为你不会让一个人在耶稣基督里面得到主的救恩。 Saudara-saudara, di sebuah gereja, 有一间教堂， di belakang mimbarnya itu ada kaca patri yang menggambarkan Yesus yang disalibkan. 讲台的背面有这个玻璃的这个偏沉的图画，就是耶稣钉十字架的那个图画。 Nah, pada satu hari Minggu ada seorang pendeta tamu yang secara perawakannya, badannya itu tidak terlalu besar, kecil. 有一个主人，有一个矮小的这个传道人或者牧师， Dan metode penyajian khotbahnya sangat sederhana, dia tidak menggunakan banyak alat peraga. 他在讲台上讲到，他的方法很简单，他也没有用一些的这个工具。 Nah, pendeta ini diundang untuk berkhotbah di gereja itu pada hari Minggu itu. 这位矮小的这个牧师被邀请在主日的时候讲台上讲道。 Oh ya, for your information, untuk informasi bagi kita, pendeta setempat yang biasanya khotbah setiap hari Minggu di mimbar itu secara perawakan badannya lebih besar, dan seringkali ketika dia menyampaikan khotbah dia membawa dan menggunakan banyak alat-alat peraga untuk berkhotbah. 这里也要告诉你，就是通常这间教堂的讲道的牧师，他的身体很高大，他也会使用的一些遇到的这个工具。 Pada hari Minggu itu kebetulan ada seorang anak kecil yang bersama dengan ibunya yang ikut mendengarkan pendeta tamu itu berkhotbah. 那一天有一个小女儿，她跟她的母亲听这位矮小牧师的讲道， Setelah dia memperhatikan, 她注意这个牧师， kemudian dengan spontan, dengan polos anak kecil ini menoleh kepada ibunya dan berkata, 后来她就很天真的问她的母亲， dia bilang, "Bu, di mana pendeta yang biasanya berdiri di atas mimbar itu?" 妈妈，那位高大的牧师，通常他站在讲台上讲道的，怎么今天没有他呢？ Sehingga kita tidak bisa melihat keindahan Yesus Kristus yang disalibkan yang ada di belakang mimbar itu. 他站坐的时候就挡住了我们，不能够看见那个漂亮的这个图画。 Saudara bisa tangkap maksud ceritanya? 你知道它的意义吗？ Mungkin karena pendeta setempat secara perawakan lebih besar dan dia sering membawa dan menggunakan alat-alat peraga untuk berkhotbah, sehingga orang tidak melihat keindahan Yesus yang disalibkan yang tergambar di kaca patri di belakang mimbar itu. 这位高大的牧师，他讲道的时候，他会用一些的
工具来做喻道的故事，那么很多的会众就没有注意到他后面的那个玻璃的图画，就是耶稣钉十字架的图画。Saudara-saudara, ini tentunya hanya sebuah ilustrasi. 这是一个喻道故事。 Tetapi ilustrasi ini mengingatkan kita agar di dalam memberitakan firman atau di dalam memberitakan Injil, jangan terlalu dalam tanda kutip membesarkan diri kita sehingga orang gagal untuk melihat kemuliaan salib Kristus itu. 但是却是告诉我们说，在传福音的时候，你不要把你自己放大，让人看不见那被钉十字架的耶稣。 Ilustrasi ini mengingatkan kita agar di dalam memberitakan firman, di dalam menyaksikan Kristus, jangan hanya fokus kepada packagingnya atau kemasan luarnya atau metodenya, tetapi isinya, yaitu Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kita tidak beritakan dengan lantang. 这告诉我们说，在传福音的时候，你不要这是宣扬他的这个外表的包裹，但是却没有把耶稣钉十字架的那个真理清楚正确的告诉 Sehingga 那位听 orang 的 yang 人。 mendengar pemberitaan kita, kesaksian kita, tidak dituntun untuk melihat, untuk datang kepada Kristus yang mati di atas kayu salib itu. 因此，那个听我们传福音的人，没有被牵引来认识、来看见那位钉在十字架上的耶稣。 Ilustrasi ini mengingatkan kita agar di dalam memberitakan firman, memberitakan Injil, jangan terlalu membesarkan berita Injil yang lain dalam tanda kutip, seperti mujizat, kesembuhan, kesuksesan hidup, kenyamanan hidup, dan lain sebagainya. 这也告诉我们说，当我们传福音的时候，我们不要放大其他的这个信息，就好比如说神迹或者我们舒适的生活等等。 Apalagi menjadikan itu sebagai pusat dari pemberitaan kita. 更何况你把那些福音以外的那些信息当作你 Sehingga 传福 orang 音的 tidak 主要 melihat 的， kemuliaan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu. 以致掩盖了耶稣在十字架上受死的那个荣耀。 Orang tidak bisa melihat Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia, dan di dalam keadaannya sebagai manusia dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. 让人没有看见、没有想到过耶稣他身为神而成为人，然后死在十字架上。 Nah, oleh sebab itu hari ini dengan kemajuan teknologi, internet dan media sosial, 所以今天网络一些高科技的这个媒介， sebenarnya di satu sisi kita sangat bersyukur karena pemberitaan Injil itu kalau kita lihat atasnya sangat meluas dan kreatif. 一方面我们感谢神，因为借着这些的媒介，我们可以很广的传福音。 Tetapi di sisi yang lain saya khawatir itu tidak mendalam karena pesannya tidak menyentuh Injil yang sejati itu, yaitu Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, yang merupakan satu-satunya pengharapan bagi manusia berdosa dan satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia yang 但是 berdosa. 我也担心，那个使用那些科技却没有深入的告诉人耶稣钉死耶稣所赐给人类的救恩。 Kalau yang saudara yang main media sosial khususnya TikTok, 我们弟兄姐妹们通常会玩 kalau 这 kita 个 buka TikTok， TikTok itu seliweran banyak khotbah-khotbah dalam tanda kutip yang ya dari isinya kita lihat itu adalah Kristen. 里面有很多基督教的这个信息讲到。 Tapi kalau kita lihat khotbah-khotbah yang rame yang ditonton oleh jutaan orang itu ya khotbah-khotbah yang isinya tentang motivasi, tentang kesembuhan, tentang mujizat, kenyamanan hidup, tentang etika moral, hanya yang begitu-begitu saja. 但是若是我们去听的话，我们会发现他的讲到的内容，这是关于一些你生病得到医治，一些神迹，一些讲到舒适的生活等等。 Nah, bahkan belakangan yang lebih mengerikan, ada yang memakai baju kekristenan, tetapi apa yang dia beritakan itu adalah hal yang sesat, yang bertentangan dengan firman. 甚至有更糟糕的，虽然他是穿着基督徒的这个服装，但是他谈论的却是一些异端。
Misalnya mereka menolak Allah Tritunggal. 比如说，他们拒绝三位一体的上帝， Mereka menolak kealahan Yesus. 也拒绝耶稣的神性， Menolak bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. 拒绝耶稣是救主。 Saudara bisa temukan itu banyak di media sosial. 你可以在这些媒介里面 Nah 发 karena itu 现。 saya bilang, satu sisi kita bersyukur. 所以一方面我们感谢 Kekristenan 神， kita hari ini terlihat sepertinya lebih meluas. 基督教好像传得更广， Tapi di sisi yang lain kita harus khawatir. Itu tidak terlalu mendalam karena isinya tidak menyentuh Injil Kristus yang sejati. 但是一方面我们也担忧，因为那些信息没有触摸到这个福音的中心。 Nah, oleh sebab itu menjadi saksi Kristus yang efektif, pesannya harus berpusat pada Injil Kristus yang sejati. 所以我们要很有效的为基督做见证，就是我们谈论的福音要有正确的这个 Prinsip 中心 yang 点。 terakhir yang ketiga, 第三个原则， prakteknya harus bergantung kepada kekuatan Roh Kudus. 传福音的时候，我们应该靠圣灵的能力， Prakteknya harus bergantung kepada kuasa Roh Kudus. 要靠着圣灵的能力。 Saudara-saudara, prinsip ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 3 sampai ayat yang kelima. 这个原则可以在第3节、第5节那里看见。 Alkitab mengatakan, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. 在第3、第4节那里，第3、第4、第5节，保罗说他来到他们那里的时候是很软弱，也很惧怕，而且也很战兢。但是到了第5节，保罗说他这在乎上帝的大能。 Saudara-saudara, di dalam memberitakan Injil, 在传福音的时候， di dalam menyaksikan Kristus, 见证基督的时候， Rasul Paulus tidak bergantung kepada hikmat, kepada kepintarannya. 保罗没有靠他自己的智慧， Dia tidak bergantung kepada kekuatan 没 dirinya 有靠 sendiri. 他自己的力量， Tapi dia sepenuhnya bergantung kepada kekuatan Roh Kudus. 他完全靠圣灵的能力， Saudara-saudara, ini satu pelajaran yang sangat penting bagi kita hari ini. 是很重要的一个功课。 Karena keefektifan di dalam pemberitaan Injil 在我们传福音，我们能够有很有效的， bukan ditentukan oleh kefasihan atau kepandaian kita berbicara. 不是决定于我们很会说话或者很有智慧， Bukan bergantung kepada kemampuan kita untuk meyakinkan orang-orang yang kita injili. 不是在乎于我们有本能让一个人愿意信服福音， Bukan bergantung kepada kekuatan kita, tetapi sepenuhnya bergantung kepada kekuatan 不 dan 是靠 kuasa 自己 Roh 的力 Kudus. 量，而是靠圣灵的能力。 Roh Kuduslah yang bisa meyakinkan orang. 圣灵能够让一个人确信， Roh Kuduslah yang bisa menyadarkan orang akan dosanya. 一个人能福音这个圣灵能够让一个人知 Roh 道他是 Kuduslah 有 yang 罪 bisa 的， mempertobatkan orang. 能够让那个人悔改。 Roh Kuduslah yang melahirbarukan orang berdosa. 圣灵能够让一个人重生， Roh Kuduslah yang menaruh iman di dalam hati seseorang Ya, nang sehingga memampukan dia untuk merespon berita anugerah, berita Injil di dalam Kristus 也 Yesus. 能够把信心放在那个人的心中，让他能够回应所听的福音。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang sudah dikatakan juga oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. 保罗也在哥林多前书12章3节那里说到， Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa mengaku, yang bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 这里说到，若不是被圣灵感动的，没有一个人能够说耶稣是主。 Nah, oleh sebab itu keefektifan di dalam penginjilan tidak bergantung pada argumentasi atau trik persuasif kita, pendekatan kita. 所以我们传福音的时候，并不在乎于我们的这个智慧，也不在乎于我们先与那个人有一个建立一个亲密的关系。
tetapi pada kuasa Roh Allah yang bekerja di dalam hidup kita melalui berita Injil yang kita beritakan. 我们不能够用一个说服人的那个技巧，但是我们却是要靠着圣灵的能力，让那个人愿意接受福音。 Nah, karenanya kalau berhasil jangan apa? Jangan sombong. 所以当你成功的时候，你就不要骄傲。 Kalau belum berhasil pun jangan kecil hati. 还不成功的话，也不要失望。 Saudara, hari Sabtu yang lalu setelah persuan doa saya, beberapa majelis dan beberapa jemaat berkesempatan pembesukan ke Mexico, ke Amerika. 在上周六，我们早祷会过后，我跟多位的这个执事、多位的弟兄姐妹们，曾经拜访过在美国的我们的会友。 Sebelum ada orang yang tanya, Pak Sapret mana oleh-oleh dari Amerika? Pembesukannya online, bukan onsite ya. 我们去探访美国的一位 Nah, 会 jadi 友， kita berkesempatan membesuk Pak Chen Sun di 是 Amerika ya. 探访了整顺弟兄。 Nah, di dalam pembicaraan yang panjang lebar itu salah satu topik yang dibicarakan adalah ya bagaimana ya kebersyukuran, kegaguman beberapa orang terhadap Mama Chen Sun yang orangnya sangat sederhana tapi dipakai oleh Tuhan membawa banyak jiwa untuk mengenal Yesus datang ke gereja. 那个时候，我们谈论到整顺弟兄的母亲，她虽然是一个很平凡的人，但是她曾经带领很多的人信耶稣。 Nah, satu hal yang saya ingat di dalam pembicaraan itu Pak Chen Sun katakan, wah mama saya itu orangnya sederhana, nggak pintar ngomong. Tapi satu hal yang saya lihat sebelum dia pergi bersaksi, sebelum dia pergi memberitakan Injil, dia selalu berdoa minta kekuatan, kuasa Roh Kudus untuk memampukan dia 整 bersaksi. 顺弟兄告诉我们说，他的母亲不大会说话，也是很平凡的人。但是我们知道，当这位老人家他出去传福音的时候，他先祷告求神的帮助。 Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana keefektifan di dalam menyaksikan Kristus dalam pemberitaan Injil itu bukan karena kita bisa atau tidak bisa, tetapi karena kebergantungan kita kepada kekuatan dan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk bersaksi. 所以我们看见，要有效的传福音，不是靠着我们自己的本能，乃是靠着圣灵的帮助，让一个人愿意信福音。 Nah, karena itu marilah kita menjadi saksi Kristus yang efektif dimanapun Tuhan menempatkan kita berada. 让我们真是能够成为有效的为主做见证的人。 Baik di dalam keluarga kita, 无论在我们的家庭里 di 面、 dunia kerja, dunia bisnis, dunia usaha kita, 工厂这个工作的地方、商场上 di 等等， marketplace, dimanapun kita berada. 无论我们在什么地方， Marilah kita menjadi saksi Kristus yang terus bergantung kepada 让我 kekuatan 们 dan 真是能够 kuasa 靠 Roh 着 Kudus. 圣灵加给我们的力量，我们为主做见证。 Nah, pertanyaannya mengapa kita harus bergantung kepada kekuatan dan kuasa Roh Kudus di dalam menyaksikan Kristus? 为什么传福音的时候要靠圣灵的能力呢？ Ayat 5 Alkitab memberikan kita jawaban supaya iman orang yang mendengar Injil yang kita beritakan tidak bergantung kepada hikmat kita, tetapi kepada kekuatan Allah. 第5节告诉我们说，叫那些听福音的人，他们相信耶稣不在乎人的智慧，只在乎上帝的大能。 Supaya iman orang yang mendengar Injil yang kita beritakan 让那个听福音的人 tidak bertumpu kepada metode penyampaian atau penyajian yang didasarkan kepada hikmat manusia, 不是因着人的智慧，靠着人的方式来信耶稣， tetapi kepada isi Injil itu sendiri 但是他却用他的信心来相信 yang mengagungkan kuasa Allah yang menyelamatkan orang yang berdosa yang terhilang melalui kematian Yesus Kristus anaknya yang tunggal di atas kayu salib. 他能够荣耀上帝的名，乃是借着接受那钉死在十字架上的耶稣。 Saudara-saudara menjadi saksi Kristus yang efektif. 成为有效的福音传播者。 Tiga prinsip yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita hari ini, khususnya dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima, untuk menjadi saksi Kristus yang efektif. 今天教导我们3个原则。 Pertama apa? Sama-sama.
第一， metodenya harus berani out of the box. 就是从框架里面出去。 Yang kedua, pesannya harus berpusat pada Injil Kristus yang sejati. 它的内容应该以基督的福音为中心。 Yang ketiga, prakteknya harus bergantung kepada kekuatan Roh Kudus. 应该靠圣灵的能力。 是